Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam Garasi TV bagi siaran 21 hari bulan Januari 2021. Hari yang ke-8 kita berada dalam PKP. Di wilayah dah hari ini kita akan sambung, dah disahkan bahawa mereka yang berada di 5 negeri dan 3 wilayah akan sambung PKP hingga 4 April. Hingga 4 Februari untuk menyamai PKP daripada lapisan yang kedua. So, saudara boleh bayangkanlah bahawa apabila 4 hari bulan Februari, pastinya kita akan sambung lagi selama 14 hari ke 28 bulan Februari. Jadi, Deepavali dan Chinese New Year tahun ni ataupun Tahun Baru Cina akan jatuh di bawah PKP. Saya ucapkan terima kasih pada mereka yang log petang tadi. Terima kasih banyak kerana kita terpaksa habiskan awal pun kerana saya memilih malam ni untuk melelong barang, menjadi pesta lebih besar malam ni. Kita akan melelong item. Saya tak akan naik awal malam ni combo kerana dah lama dah kita combo-comboan. Jadi malam ni kita memang tembak item dan saya akan belanja item malam ni supaya semua orang boleh menembak item. Jadi ada lebih kurang dalam 40-50 item daripada jaket, kemeja denim yang jatuh di bawah jenama-jenama grade A dan juga quality grade A. Saya akan lepaskan dengan harga lelongan je sebab kita nak tumpukan pada hari-hari seterusnya adalah untuk naikkan combo. Jadi barang-barang A kita lepaskan dulu. Selalunya kita simpan barang A dan kita lepaskan dulu bahagian badan. Sebenarnya mudah untuk saya faham bila saya sebut kepala tu yang terbaik, badan tu yang pertengahan kualiti dia, ekor tu yang paling murah. Selalu kita naik ekor dulu, tapi kali ini kita naikkan kepala dulu, bahagian-bahagian A-nya dulu untuk saudara ambil dengan harga yang murah. Dan kalau malam ni tembak laju, first lot consider sold, saya akan pastikan harga yang saya bagi pada saudara adalah saudara tak akan fikir dua kali, harga first lot consider sold. Ini type 2 yang saya cari lama dah. Tak boleh dapat lah Levi's Type 2. Kalau Levi's Type 2 dapat biru macam ni 5,000, 6,000 tuan-tuan. Nak dapat Levi's Type 2 macam ni. Tapi saya dapat satu model made in Japan. Condition kain cantik. Brand tak popular. Blue Work. Tetapi conditionnya adalah okey. Kalau sebab saya memang nak cari online, nak pakai Type 2 ataupun Type 1 yang dikeluarkan oleh brand Japan dengan menggunakan dye sekarang ataupun design sekarang, sama ada Type 1 atau Type 2. Bukan tracker. Tapi tak boleh tahan harga tuan-tuan. 1,400 ke 1,600 ke semua brand tu. Momotaro pun keluar 1,400. Jadi saya selalu fikir kalau dah 1,000 lebih lebih baik main slow kerana saya bukan seorang yang jaket-jaketan. Tapi hari ni dah jumpa dalam gundi saya kepala kain, barang Japan, biru gila, consider almost new. Saudara dapat tengok ni antara barang yang saya akan naikkan malam ni. Jadi share je siapa yang nak menembak malam ni, walaupun kita ada banyak barang combo, tapi saya kata kita dah mabuk combo 2 minggu tuan-tuan. Jadi malam ni saya nak bagi pada player item dan lepas tu habis saja sesi player item, saya lepas 40-50 live item, barulah saya naik sesi combo. Petang tadi terima kasih pada mereka yang lock combo dan item lelong. Cuma petang tadi saya naik item badan je, saya tak nak item kepala. Sebab saya tahu kata petang saya nak kekalkan harga sekitar 80 ke 100.5, jadi itu item badan. Malam ni saya akan naik item kepala. Saudara nak Big E, jaket jean Big E Japan, saudara nak jaket jean US, saudara nak vintage US, saudara nak kepala kain biru macam ni, saudara nak apa saja brand, saudara nak jaket leather, saudara nak kemeja Lee, saudara nak kemeja Levi's, saudara nak kemeja Wrangler, saudara nak kemeja Levi's yang menggunakan kocek yang paling diburu ni, tapi ini Big E Japan. Ini Big E Japan tuan-tuan. Nak cari Big E US kemungkinan sampai 800, 900 sekarang. Saya beli dulu Big E US pun dapat 100 tahun 2004 di Campbell. Tu saya simpan sebab saya tahu kata Big E US ni level collect dia sampailah ke level international. Japan akan collect, maka Big E Japan yang menarik untuk saudara tengok malam ni. Kemeja denim tu. Ada select code Japan, siapa yang nak main barang Japan yang kod labuh ni, dia ada 2 league yang bermain barang Japan, sama ada dia masih lagi menggunakan kopi Type 1, Type 2 atau tracker Amerika yang kemudiannya dibangunkan semula dalam edisi kain Ozian dan dye-dyean Japan ni. Saudara boleh dapat juga kod ini yang tak datang daripada tradisi US tapi dibangunkan oleh kain denim dalam tradisi Japan. Saya akan naikkan juga malam ni. Tapi macam biasa saya akan belanja pendek je malam ni sebab sesi tembak item sebab ada 50. Kalau saya fikir satu barang tu makan masa 2 minit untuk tembak,
bererti saya perlukan sekitar 1 jam 40 minit, sejam setengah. Jadi saya tak akan panjangkan malam ni. Tapi saya ajak saudara share sebab saya akan bagi tembak memang kali ni adalah tak perlu peluru besar pun untuk dapatkan barang yang baik. Bukan setakat belibis dan rusa tanduk bersilang, bukan setakat kambing gurun ataupun saudara mendapat Raja Wali, saudara boleh menembak malam ni barang-barang di puncak sudur hutan, tetapi dengan harga di pangkal pokok je. Itu saya bagi tahu jaminan kepada saudara yang nak menembak malam ni. Tadi siang ada orang 3-4 kali dia duduk tanya benda ni. Saya jawab dulu lah kalau dia masuk lagi malam ni. Sekali ni je yang saya jawab. Yang lain saya tak akan perkenal. Ini adalah Dickies deadstock. Nose deadstock sebab dia lama. Dia bersaiz dia adalah 50. Berarti orang yang nak pakai dia mestilah bersaiz 46. Sebab kita pakai besar 4 saiz. Ini je orang tanya. Tadi tu banyak kali orang tanya start live tu. Saya bagi tahu dia adalah untuk orang bersaiz 46 kerana saiznya adalah 50. Kita ada berapa number sekarang, Amin? 522 untuk saudara share. Saya beritahu pada saudara hari ini, Mahfuz akan naik dan saya akan kupas satu item saja. Yang panjang untuk saudara dengar, itu je. Yang pertama adalah kita masih lagi mencapai 3,107 kes hari ini, menjadikan total kita ada 172,000 mereka yang dijangkiti. Kita masih ada 40 lebih ribu yang berada di rawatan. Kita ada 600 lebih kes kematian. Hari ini ada lagi jumlah hari ini tak silap saya 8 lagi kematian ni. Tak larang nak ingat tuan-tuan pasal hari-hari banyak. Cuma adalah pandangan daripada pakar-pakar perubatan mengatakan lekuk landaian kali ini tak mungkin berkesan dalam PKP. Tak mungkin berkesan. Kita tak akan mencapainya dalam seperti mana kita capai dalam kawalan lekuk landaian pada Mac hingga Jun tahun dulu, 18 Mac hingga 10 Jun. Kerana berdasarkan trend jangkitan, sporadik sudah pun sangat tinggi. Bererti kalau kita buat lekuk dan juga pemutusan rangkaian di peringkat negeri atau daerah pun, jangkitan orang ke orang adalah sangat tinggi. Dan dia menjadi lebih buruk adalah kerana Kementerian Kesihatan tidak lagi mampu membuat test swab kepada kontak terdekat secara pukal. Bererti sebagai contoh saudara, sekaranglah saya ni orang yang positif. Saya berada di garasi lebih kurang dalam 8 orang saya jumpa. Kadang-kadang interaksi harian berlaku secara dekat mungkin mencapai 15 orang. Saya punya keluarga ada 11 orang, tuan-tuan. Itu yang saya jumpa. Saya orang yang ada hanya 2 tempat saja, iaitu garasi yang ada kekal 8. Yang saya jumpa orang yang datang dan tak stay di sini pada masa-masa yang lain setiap hari. 7 jadi 15. Campur di rumah adalah 11 jadi 26. Bererti Kementerian Kesihatan hanya akan mengambil 20 maksimum sampel. 20 maksimum saja sampel. Mahfuz ni pula hari-hari dengan saya, tuan-tuan. Bererti Mahfuz adalah orang hari-hari dengan saya. Bererti Mahfuz pula hanya akan di-isolate saja. Diisolasikan bersendirian. Sedangkan Mahfuz tadi saya tanya dia kata dia mempunyai kontak harian dia yang dekat adalah dalam 6 ke 8 orang. Sebab dia jumpa keluarga. Weekend akan ada abang dia akan datang ke rumah. Ini menjadikan projek kali ini tidak akan berjaya untuk mengawal lekuk jangkitan adalah kerana ketidakupayaan kita membuat ujian test swab dan ketidakupayaan kita menyediakan pusat pengasingan. Jadi jangan mengharapkan keadaan menjadi lebih mudah. Kita berada dalam keadaan situasi sama seperti Amerika sekarang, di mana apa saja yang mereka akan buat sudah pun tidak akan menampakkan jalan penyelesaian. Sama ada lockdown penuh. Kerana sporadik telah pun menjadi lebih besar. Sebagai contoh, kawan saya hari ini meninggal seorang. Semalam meninggal seorang, 2 beradik. 2 beradik meninggal, abangnya meninggal dulu, adiknya meninggal hari ini. 2 hari. Tetapi kedua-dua mereka bukanlah kontak rapat. Abang dia mendapat kontak daripada tempat kerja dan adiknya mendapat kontak daripada saudara. Berarti 2 beradik meninggal selang sehari, tetapi mereka bukanlah daripada kluster yang sama. Ini memberi gambaran bahawa bagaimana kuman ni begitu, virus ni begitu bahaya dan mengancam kita. Dan saya boleh bagi penjelasan pada saudara berdasarkan pandangan doktor-doktor perubatan bahawa mereka tidak yakin pemutusan rantaian kali ini harus menggunakan model lama, iaitu dengan menggunakan sekatan PKP. Pemutusan rangkaian hanya boleh dibuat dengan menguatkan test swab dan kemudian menyediakan pusat pengasingan yang besar-besaran bagi membolehkan, saya anggap macam ni ya tuan-tuan, paling mudah. Satu masa dulu, kaedah mudah yang dikaji oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan,
Sampai satu masa Anti Dadah Kebangsaan mengatakan 1/10. Berarti setiap seorang penagih yang ditangkap dan berada dalam tahanan polis atau tahanan AADK, ada 8. Kita kena kali dengan 8 untuk tahu jumlah penagih dadah yang sebenar. Waktu tu kita suka penagih dadah berkatakan 8. Tetapi tiada jangkitan. Dia tiada jangkitan, 8 tu dah tak jangkit dah. Dia kluster tu diharapkan bila seorang ditangkap, seorang mempunyai lingkungan pergaulan. Tapi lingkungan pergaulan dia tak melakukan jenayah, tak merompak, tak diuji apa semua, seorang je kena. Dalam kluster COVID, dia berbeza sebab berlaku jangkitan. Jadi hari ini saya baca satu artikel panjang lebar yang dikemukakan oleh 4 atau 5 orang pakar-pakar perubatan mengatakan PKP tidak akan berjaya kerana kerana melandaikan lekuk jangkitan tidak lagi boleh dilakukan dengan pemutusan rantaian. Kerana keberleluasaan jangkitan telah menjadi tinggi dan jalan keluar hanyalah dengan menambahkan test swab. Itu balik pada cadangan mereka yang awal, iaitu memaksimumkan test swab 80,000 sehari. Cuma timbul persoalan, kalau buat test swab 80,000 sehari mengikut kajian mereka, berdasarkan pada kapasiti penduduk dan juga perkembangan kes, sekiranya 10% positif, 8,000 orang kita nak letak di mana? Jadi sekarang ni sebenarnya kita telah berada dalam dilema penafian, iaitu in denial, iaitu menafikan cara sebenar untuk mengatasi jangkitan COVID-19, iaitu dengan menggunakan ujian swab dan menyediakan pusat pengasingan secara besar-besaran. Kita masih lagi hidup dengan berpandangan bahawa apa yang telah kita capai pada 18 bulan Mac hingga 10 Jun akan berkesan, tapi saudara dah tengok dalam seminggu ni angkanya tidak menurun langsung, tetapi bermain pada paras 3,000 ke 4,000. Malah inilah angka yang boleh kita jangkakan selepas 14 hari sambung lagi sampai 4 Februari. Kerana ini adalah pandangan pakar-pakar perubatan yang mengeluarkan kenyataan. Saudara boleh baca detail di dalam Malaysia kini. Menyiarkan pakar-pakar perubatan yang tak ada kena-mengena dengan kerajaan. Mereka bukan orang parti, tapi mereka adalah pakar dalam bidang penyakit berjangkit. Jadi inilah pandangan pakar yang mengatakan bahawa kita tak akan boleh memerangi COVID-19 sekiranya menggunakan kaedah PKP berdasarkan kepada asas menggunakan demografi daerah ataupun demografi pergerakan. Kerana pencemaran kes telah berlaku di merata tempat, hinggalah kita boleh mengambil kira bahawa apabila orang, kita ambil kira sekarang, walaupun Kuala Lumpur telah mengamalkan swab yang tinggi, tetapi bila ujian swab telah buat dengan tinggi kerana top glove punya kes tu, jangkitan top glove tu kita dah buat besar. Kemudian orang pulang bercuti pada 25 hari bulan untuk Christmas 2020, dan kemudian orang pulang bercuti pada 1 hari bulan Januari. Logiknya percutian itulah di mana orang-orang sihat ni telah menyebarkan kuman daripada zon merah di Lembah Kelang kepada zon-zon yang lain. Ini memberi gambaran bahawa sepanjang angka jangkitan ini meningkat, klusternya dibentuk oleh orang-orang sihat yang menjangkitkannya kepada orang-orang yang mudah terdedah kepada kritikal. Berarti saya sihat, saya balik kampung, saya jangkitkan kepada mak saya yang tua, saudara mara saya yang ada penyakit 3 serangkai dan kepada kanak-kanak. Jadi saya bercakap secara terang, kita bekerja dalam in denial sekarang, iaitu dengan melaksanakan PKP supaya nampak kita berusaha. Tetapi pakar-pakar perubatan telah mengatakan jalan terakhir yang paling efisien adalah mengadakan ujian swab, mengasingkan mereka yang disahkan positif. Kita tak boleh lagi membuat ujian swab dengan memilih. Dengan memilih je bila ada kontak. Macam saya katalah, saya positif. Mahfuz kontak rapat saya. Mahfuz swab. Apabila Mahfuz swab, Mahfuz telah dianggap sebagai kluster mati. Selepas Mahfuz tu, maknya apa semua tu tak akan dimasukkan selagi keputusan swab Mahfuz tak positif. Saya dah positif. Mahfuz swab, tunggu dia punya keputusan positif 7 hingga 14 hari. Sekiranya 7 hingga 14 hari Mahfuz positif, barulah nak dikira 20 orang yang terdekat dengan Mahfuz pula. Ini menjadikan 7 hari hingga 10 hari proses penangguhan memperlahankan ujian swab kerana hospital kita kekurangan tempat untuk menempatkan mereka yang dijangkiti ataupun disahkan positif. Itulah punca yang sebenarnya akan menjadikan kita akan terus berdepan dengan angka yang tinggi dan PKP kali ini akan gagal. Okey, ini bukan pandangan saya share dengan saudara adalah pandangan pakar, dan kalau saudara tak percaya, patah balik dan bacalah pandangan-pandangan pakar ni yang bukan pakar parti ataupun pakar bodek untuk mendapatkan kedudukan kerajaan. Kesemua mereka memberikan pandangan berdasarkan apa yang mereka analisis kerana mereka adalah pakar yang mewakili persatuan, yang mewakili kepribadian mereka yang lama dalam dunia penyakit berjangkit. So itu saya advise pada saudara, ketakutan yang hari ini barulah berani orang kemukakan, dan saya share dengan saudara bahawa kita bekerja masih lagi dalam in denial, dan kita mengharapkan
kejayaan pada 18 hari bulan Mac hingga 10 Jun berulang, sedangkan suasananya telah berbeza dan telah jauh daripada apa yang kita katakan mengawal jangkitan daripada merebak ke dalam kawasan-kawasan yang lain. Sebenarnya seluruh kawasan yang ada di negara kita telah pun terdedah pada jangkitan. Apa yang berlaku sekarang adalah siapa yang menjangkitkan kepada siapa, dan kalau kita masih menanti orang yang disahkan ada gejala barulah kita nak buat ujian swab dan asingkan dia, itu sudah terlambat. Kerana sebenarnya kita boleh buat kali 1 kepada 10. Berarti setiap satu yang kita temui positif dalam ujian swab, ada 10 yang sedang positif tapi tidak diswab dan tidak menunjukkan gejala. 10 orang yang tidak menunjukkan gejala ini akan menjangkitkan kepada orang-orang yang kemudiannya menampakkan gejala. Itu pandangan yang saya share, kerana saya suka pilih pandangan yang ada logik dia, yang tak timpah dengan politik, ada fakta sains dia, ada fakta akademik dia. Okey? Kita ada berapa view sekarang? 730. Kalau ada soalan saya ambil. Saya rasa itu benda yang saya cakap dua terang kepada saudara. Saudara bersetuju atau tidak, bukanlah saya pandai-pandai cakap. Ini yang saya baca dan inilah pandangan yang terbaik yang dikumpulkan oleh seorang wartawan di Malaysia kini yang mendapatkan pandangan-pandangan pakar, dan pakar-pakar ini bukanlah pakar-pakar yang menyebarang kepentingan dengan mana-mana parti politik. Mereka bercakap sebagai mereka yang berada dalam sektor kesihatan dan untuk kebaikan kita semua. Tapi pada masa yang sama, jalan keluar yang ditawarkan oleh pakar-pakar ini tidak mampu dilaksanakan kerana sistem kesihatan kita sebenarnya sedang lumpuh kalau kita nak melaksanakan sistem swab 80,000 test sehari. Okey? Solusi mereka dah cadangkan tapi tak boleh buat. Ada orang tanya apakah solusi? Solusi dah dicadangkan dulu pun. Sebelum kita buat PKP, Persatuan Doktor-Doktor Perubatan Malaysia telah mencadangkan bahawa yang paling tepat adalah swab 80,000 orang sehari, iaitu tinggikan kadar swab. Tetapi Kementerian Kesihatan tak mampu buat. Kalau satu adalah siapa yang nak buat swab, makmal yang nak proses dan kaki tangan yang akan menjaga orang yang telah dijangkiti. Kita tak mampu buat. Satu. Yang kedua, kalau kita swab 80,000 orang sehari dan 8,000 orang positif, mana kita nak letak? Sedangkan kapasiti hospital kita adalah 23,000 dan sekarang kita telah mencapai lebih 40,000 orang yang berada di hospital yang disahkan positif. Berarti kalau 10 hari kita swab, kita akan swab 800,000 orang. Cepat, kita dapat swab cepat dan akhirnya hampir semua rakyat Malaysia boleh dilihat dalam tempoh yang pendek mereka positif atau negatif. Kalau dalam tempoh yang pendek, angkanya mencapai 80,000 orang dalam tempoh 10 hari. Dekat mana kita nak letak? Jadi kita terpaksa bekerja bukan mengikut cara yang betul, tapi kita telah bekerja mengikut kemampuan yang kita ada, iaitu berdasarkan hospital yang kita ada, pakar perubatan yang kita ada, keupayaan kita menyediakan pusat isolasi. Kita hanya bekerja mengikut fasiliti dan struktur yang kita ada, bukan mengikut rantaian pencegahan kes yang paling munasabah. Jadi kita terpaksa bekerja dengan cara yang kita rasa orang kata apa, itulah yang boleh kita lakukan, bukan cara yang paling wajar untuk kita lakukan. Jadi berhati-hati, tingkatkan kesedaran saudara. Bahawa macam saya kata tadi, kawan saya kehilangan 2 bapa saudara. Abangnya mati dulu, kemudian diikuti oleh adiknya mati hari ini. 2 orang, 2 beradik yang tidak bertemu dalam tempoh yang lama kerana membuat penjarakan. Tetapi abangnya mati kerana jangkitan di tempat lain, adiknya mati kerana jangkitan di tempat yang lain. Ini satu gambaran bahawa begitu jauh kluster ini bergerak, dan contoh yang saya boleh bagi pada saudara. Saudara lihat mendadaknya angka di Johor. Mendadaknya angka di Sarawak yang tak digazetkan pun PKP. Kelantan yang entah tiba-tiba kerana 2 kali cuti 3 hari tu, orang balik ke kampung pada penghujung tahun, dan hari ni baru nampak impak dia. Dan inkubasi kuman masih berada pada ramai orang. Macam sebagai saya bagi contoh, saya rasa kalau saya mudah efek lah. Sebab saya dah pernah mengalami jangkitan paru-paru yang sangat serius. Berarti kalau saya kena, gejala saya akan sah dalam 3 hari je. Tetapi sebenarnya yang sedang merebak kerana mereka adalah yang bertubuh sihat. Kita ambil lah kata 20-an hingga 40 yang sihat tegap. Dan mereka inilah yang bergerak paling aktif dan mereka lah pembawa kuman yang paling tak dapat dikesan kerana tiada bergejala. Okey? Itu yang saya boleh share dengan saudara. Bila saya baca dan saya ulang baca dan saya lihat report di Amerika, dan saya tak sempat masuk jurnalnya, malam ni saya akan baca jurnal untuk melihat pandangan jurnal pula bagaimana kegagalan, kenapa di barat, di Amerika orang terpaksa buat macam yalah mati-matilah, tiada sebarang langkah yang boleh dibuat.
dalam tempoh 2 bulan terakhir, walaupun mereka adalah negara yang paling maju dari segi kajian. Sebenarnya proses pemutusan rantaian, kaedah pengawalan wabak, bagaimana membuat ini adalah model yang kita ambil daripada negara-negara maju. Kerana mereka lah yang kemudian idea-idea semua ni, pengkajian Arnold apa semua kita kutip pada negara maju. Tapi negara maju lah hari ini yang paling teruk. Saya baru semak dengan Mahfuz tadi, 18 negara telah mencapai lebih 1 juta kes. Amerika mencapai akan mencapai 25 juta dalam sehari 2 lagi. Dunia akan mencapai 100 juta pada hujung bulan ni. Amerika pada 2 atau 3 hari lagi akan mewakili 28% daripada total mereka yang dijangkiti oleh COVID-19. India ada 10 juta lebih. Indonesia akan 1-2 hari lagi. Kalau berdasarkan kes jangkitan di Indonesia, puratanya adalah 6,000 sehari. Dengan 940,000, Indonesia akan mencapai lebih kurang dalam 10 hari lagi Indonesia akan mencapai angka 1 juta. Dengan kematian yang agak tinggi, 27,000 lebih kes, saya bagi tahu pada saudara. Dan saya boleh bagi tahu juga pada saudara, B117 telah disahkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia berada di 26 buah negara. Manakala virus Afrika telah berada di 13 buah negara. Jadi kita tunggu je 26 negara punya virus ni bila dia akan pecah lagi. 13 negara yang dah sahkan ada virus Afrika, kita tak tahu bila dia akan pecah lagi. Saya bagi gambaran ni pada saudara bukanlah untuk berfikiran negatif, tetapi elok bersikap realistik. Supaya saudara faham bahawa PKP kali ini bukanlah model yang berjaya kerana kita enggan menjalankan model yang paling berjaya, iaitu swab semua orang, kerana orang sehatlah yang sebenarnya sedang menjadi racun yang paling berbahaya kerana mereka mempunyai virus tetapi tidak bergejala. Berarti kalau katalah pula saya ni orang yang sihat, jadi saya telah mendedahkan 25 orang seminggu dalam bahaya. Berarti 15 kontak, 8 kontak tetap yang saya buat di bangunan ni, 7 yang saya jumpa secara harian dan 11 orang yang berada di rumah. Saya tak bergejala. Tak bayangkanlah kalau orang macam saya ni ada 50 orang, 100 orang. Sebab itulah dalam kes yang kita sebut sekarang, kita hanya membuat ujian berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kewajaran. Sewajarnya adalah ikut pandangan pakar-pakar. Saudara boleh pergi ke Malaysia Kini dan baca tu, bukan pandangan saya ni. Saya kutip kerana itulah pandangan yang paling bernas dan paling berani yang pernah dilaporkan supaya kita Malaysia bersifat realistik. Okey? Panas tuan-tuan. Lampu 2000 watt. Lepas tu jumpa pula jaket type 2 yang diimpi-impikan. Kepala kain pula tu. Biru gila pakai, tak tahan dia. Kan? Pasal lampu 2000 watt tuan-tuan. Tu tak tahan tu. 2300 watt. 500, 600, 1000, 1600, itu 800. 2400 watt yang menyuluh saya ni. Okey, maksudnya efek mereka keluar company besar macam yang di Sony dari Malaysia. Semua orang kata, saya dah sebut dah benda ni pada dulu, bukan kerana COVID. Bukan kerana COVID. Keluarnya syarikat-syarikat besar daripada Malaysia bukan berlaku baru hari ni. Hari ni orang report je nak hentak Mahyudin ni. Orang hentak macam-macam. Syarikat-syarikat besar mula meninggalkan Malaysia sejak 2015. Macam saya dah brief hari tu, saudara masuk kadang-kadang kena preview je tip-tip yang sudah ni. Kalau tidak saya duk khatam benda yang sama je, tak boleh buka kitab baru. Saya dah bagi tahu pada saudara adalah kerana satu adalah Vietnam, Indonesia, Thailand menawarkan suasana pelaburan yang lebih sihat bukan kerana kestabilan politik tuan-tuan. Kalau kestabilan politik, Thailand diperintah oleh rejim tentera. Pilihan raya dia 30% adalah kerusi telah dimenangi oleh pihak tentera. Kerajaan yang dibentuk adalah kerajaan tentera. Tapi kenapa Thailand dipilih oleh pelabur? China tuan-tuan, kerajaan komunis, tak ada pilihan raya pun. Hak asasi dia langgar rata-rata. Dia antara negara terburuk hak asasi. Perkembangan ekonomi dia berkembang dengan baik. Berarti bukan politik semata-mata, tetapi adalah kerana struktur kos upah buruh yang rendah. Macam ni tuan-tuan. Apabila Malaysia menerima pelabur asing, kita bergantung kepada kos tenaga buruh yang terpaksa dibawa masuk oleh negara-negara luar. Jadi Indonesia dia belajar cepat, Thailand dan Vietnam dia belajar cepat dengan mengatakan bahawa kita mempunyai aset yang paling dicari oleh Barat, iaitu tenaga buruh. Yang kita tak ada apa? Mereka tidak ada adalah stability politik. Jadi Vietnam menstabilkan politik dia, Indonesia dia tukar pada pilihan raya presiden. Berarti apabila presiden dia naik, apa terjadi pun presiden tak boleh ditukar kecuali 4 tahun sekali. Berarti negara dia stabil, tak boleh buat rampasan kuasa, tak boleh buat apa. Thailand dia berjaya meyakinkan pelabur asing dengan sistem ketenteraan dan sistem politik yang dia buat, dia akan boleh meredakan stability. Tetapi yang paling susah untuk Malaysia tawarkan adalah kos buruh daripada rakyat tempatan. Berarti kos buruh menjadi tinggi. Kerana pelabur masuk dia terpaksa bayar levy,
dia terpaksa renew, dia mengalami clash budaya kerana membawa pendatang asing pula tak diraikan dengan begitu baik di Malaysia. Dia terpaksa menyediakan hotel dan segala bentuk benda kerana yang bekerja dengan syarikat-syarikat besar adalah pendatang asing. Tetapi Indonesia, Vietnam dan juga Thailand menawarkan kos buruh daripada rakyat tempatan. Itu yang saya beritahu pada saudara tu, jangan termakan cakap-cakap yang mengatakan kita kehilangan pelabur asing adalah sejak 2015. Sekarang kita menerima pelabur asing bagi bulan yang teruk ni pun 31.8 bilion adalah pelabur yang masuk kepada sektor yang bukan bersifat industri. Jadi kalau Hyundai apa semua keluar, macam saya cerita dekat saudara juga, orang alam sekitar sentiasa mengatakan banjir besar yang berlaku adalah kerana penerokaan hutan. Itu hanya satu sebahagiannya. Tetapi secara climate change, banjir di Lipis, saudara boleh lihat, telah berlaku pada tahun 1941. Banjir besar yang melanda Kuala Lumpur adalah pada 1916. 1916 Kuala Lumpur tak ada apa lagi, saudara. Kuala Lumpur telah dilanda banjir besar. Kemudian banjir yang besar melanda Kuala Lumpur 1976, tenggelam Kuala Lumpur ni dan berulang lagi. Berarti bah merah di Kelantan juga berlaku ketika Kelantan belum lagi sempit sungainya. Berarti saya jelaskan kepada saudara bahawa jangan spin banyak faktor kalau saudara tidak merujuk pada faktor-faktor yang lain. Perpindahan syarikat-syarikat besar adalah kerana kita tidak lagi kompetitif dari segi penyediaan buruh, dan yang kedua adalah tenaga mahir. Untuk penjelasan saya bukan nak perlekehkan. Saya 19 tahun, tuan-tuan. Bila umur saya tahun 98 saya dah jadi pengurus. Interview ambil orang bekerja. Saya akui, tuan-tuan, nak marah lah. Ni saya cakap jujur bahawa kualiti graduan kita juga sangat rendah. Banyak graduan yang lulus dalam bidang spesifik tetapi dia langsung tak boleh bekerja dalam bidang dia yang spesifik. Kemudian dunia pekerjaan terpaksa juga menerima lambakan pelajar-pelajar yang tidak lulus dalam bidang yang spesifik untuk bekerja dalam bidang yang spesifik. Itu berarti campur rabur apa semua. Saya boleh katakan bahawa sepanjang saya kerja, saya ingat Astro, NTV7, kemudian paling besar adalah intake di Astro anak syarikat, dan intake dia, saya ingat saya dah buat 600 intake di bawah tangan saya ketika saya berada dalam 4 syarikat besar. Saya boleh jelaskan, kata daripada situlah saya tahu bahawa kualiti pekerja sangat rendah. Terutama sekarang, saudara, apabila orang bermigrasi pada digital. Mentaliti Malaysia masih lagi 8 pagi 5 petang, 9 pagi 6 petang. Kita tak boleh dapat bekerja. Orang-orang seperti company-company besar, tuan-tuan, terutama dalam sektor perniagaan digital ni, seperti Alibaba, seperti Amazon, seperti Telstra. Mereka adalah syarikat yang di China. Saya berbual dengan seorang rakan yang memohon saya bantu dia buat digital untuk perniagaan dia. Dia seorang Cina Malaysia yang mempunyai pelaburan sangat besar di Xinjiang. Dia juga mengakui untuk merekrut pekerja Cina yang percaya pada 7-Eleven sampai tak ada. Sedangkan dia kata di Shanghai dan di kota-kota besar Cina, semua orang bekerja ada 7 pagi 11 malam. Dan itu menjadikan Shanghai membangun dengan menjadi kota yang ketiga paling agresif. Dan kenapa China bangun menjadi negara paling maju pada Oktober yang lalu, China menjadi negara nombor 1 adalah kerana budaya kerja kuat. Berarti salah satu adalah culture bekerja kuat itu bukan budaya kita. Kerana orang kita akan lagi berkata bahawa kalau kita ambil ramai perempuan, dia kata ada masa dengan anak. Kalau ambil ramai lelaki, dia akan kata jangan kejar dunia, akhirat tu masih ada. Jadi banyak benda-benda yang menjadi substan penghalang kepada kemajuan adalah kerana mentaliti. Sebab tu macam tu juga saya pernah cerita pada saudara. Saya dijemput untuk membantu 2 agensi besar kerajaan yang kerugian, satu dia ada stok buku 20 juta, yang satu dia ada stok buku 10 juta. Saya datang present sampai level ke ketua pengarah, tuan-tuan, tak ke ahli lembaga pengarah. Semua berkata, inilah cara yang untuk keluar. Tapi tak boleh dilaksanakan, tuan-tuan, sebab staf tak mahu waktu lepas bekerja mereka diganggu, kena up Facebook pukul 7 pagi, kena cek data pada pukul 1, kena preview konten, kena load. Macam saya duk buat pada saudara, kadang-kadang saudara tengok saya up barang pukul berapa. Orang tak nak buat, dia kata ini bukan bekerja ni. Jadi projek tak berjaya hinggalah petang tadi. Satu syarikat ni call saya, besok mereka akan datang dan nak copy model ni, kerana akhirnya mereka tak mampu lagi hidup tanpa menjual 10 juta buku yang berada dalam store, kerana nak bayar gaji dengan apa. Sedangkan saya kata jualan streaming, kalau saya boleh jual jeans buruk dan sambil itu saya menumpang jual buku, boleh laku. Takkanlah anda mempunyai pengikut buku, anda tak boleh menjual buku. Kerana anda masih lagi letak dekat Shopee, harap orang klik. Saya kata streaming, online akan melalui penghujung jalan. Manual ni buka kedai jual buku, dah anggap kiamat dah. Dah boleh kata, sadaqallahul azim.
Online yang nak booking online tu orang dah tak nak dah. Step dia sangat mengganggu dan orang nak streaming jualan langsung. Tapi tak boleh diubah tuan-tuan. Tak boleh ubah kerana protes kaki tangan dia apabila saya membentangkan cara bekerja. Di mana ada 4 orang akan bertugas untuk update, memerlukan hingga 10 malam untuk update kerana culture Facebook adalah 10 malam adalah waktu aktif untuk update. Kena bermula 6 pagi untuk buat download kerana aktif orang menyemak Facebook adalah pada pukul 7 pagi. Kena pastikan pada pukul 12 barang masuk kerana lunch time orang akan buka FB. Kena aktif pada pukul 3 petang untuk membolehkan ada update berlaku apabila orang aktif FB pada sebelah petang. Dia orang dengar-dengar tu dia kata staff kami tak sanggup. 1,500 staff tuan-tuan. Saya nak minta pasukan untuk saya bimbing dengan percuma. Lillahi ta'ala. Dia suruh sign dokumen bayar, saya tak bayar. Sebab saya nak industri ni selamat. Lillahi ta'ala. Saya tak ambil 1 sen pun sepanjang 4 kali saya bentangkan. Saya kena bayar dekat orang pula untuk melukis grafik tu. Bayar dekat orang tu, melukis grafik tu. 700 lebih tu grafik stage macam mana ekosistem nak menyelamatkan perniagaan mereka daripada buku yang bernilai 20 juta terabai. Tapi tak boleh buat kerana nak dapat 40 orang dalam pasukan tu daripada 1,500 kaki tangan, tak ada orang. Semua tak sanggup dan semua mengatakan cara saya tak relevan. Saya pergi ke Kelantan. Atas jemputan Exco, bukan kecil tuan-tuan. Exco. Kalau ada Exco tengok dia pun... saya tak mahu, saya terus terang je. Saya bentang kan, dan Exco tu kata dekat saya, benda ni patut saya dengar 5 tahun lalu. Dan saya balik tak apalah, Alhamdulillah dia dengar 5 tahun sekarang. 4 minggu kemudian jawapan dia, kami tak ada pasukan untuk melaksanakannya. Itu je, beza dia, sama je. Lepas tu kalau orang panggil saya pergi bentang ke mana-mana pun, saya akan mula intro dia lah. Yang saya bentangkan ini adalah apa yang saudara tak boleh laksanakan. Sebab, itu saudara tanya kemunduran kita adalah kerana orang tak mau berubah. Di Indonesia, orang perlu berubah kerana perubahan adalah cara untuk mengatasi kelaparan. Di Malaysia ni orang tak mau berubah. Kalau berubah, hilang kenikmatan. Faham? Di Malaysia, berubah bererti hilang kenikmatan. Tapi di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, berubah bererti keluar dari kemiskinan. Itu beza dia. Jadi apabila syarikat-syarikat besar menawarkan proses keluar daripada kemiskinan kepada berpuluh juta orang yang berada di Indonesia, kepada berjuta-juta orang yang ada di Vietnam, kepada berbelah-belah juta orang yang berada di Thailand, mereka akan keluar daripada kemiskinan. Tapi di Malaysia kalau kita tawarkan, kita akan tawarkan dengan kata berubah cara hidup. Itu orang tak nak, tuan-tuan. Nanti dia tak boleh selfie, keluarga bahagia dia dengan bini dia di Sogo. Dia tak boleh keluar lepak-lepak bagi tahu kata dia minum Starbucks setiap hari Ahad. Tak boleh. Jadi saudara jangan salahkan apa-apa pun. Salahkanlah kita. Cara kita bekerja yang dilihat oleh orang putih. Malaysia ni mentaliti 70-an. Macam mana nak bergerak pada tahun 2050? Semua syarikat besar membuat perangkaan adalah untuk mencapai plan jangka panjang. Macam mana dia nak bekerja dengan mentaliti negara yang 1970-an untuk mencapai matlamat 2050? Itu saya tak mau panjang lebar dah. Saya rasa dah jelas dah tu. Saya dah jadi membebel dah tu. Tapi ini pengalaman tuan-tuan. Bukan cakap kosong. Pengalaman saya menjadi konsultan media. Hinggalah last kali tuan-tuan, kenapa saya buat streaming ni, selagi tak buat orang tak tahu cara dia. Itulah kenapa saya buat streaming. Selain daripada Jack kena samun ni, dia rugi 200,000. Dia jumpa saya ni macam pinang di belah dua. Saya pula mencari tempat untuk streaming. Saya tak mau main Facebook setakat update ni. Jumpa seorang yang rugi 200,000, seorang yang sakit hati kerana selagi tak buat streaming TV, selagi itulah orang tak tahu. Dan sekarang saya senang je, saya akan beritahu pada orang, tuan-tuan, saya jual jin buruk je boleh jalan dalam streaming. Takkanlah tuan-tuan nak meniaga perbukuan yang membawa ilmu ni jadi susah. Saya jual jin buruk je laku. Tapi takkanlah usahawan-usahawan Melayu yang menjualkan produk barangan dapur yang hari-hari orang beli, tak ada orang nak beli. Jadi saya terpaksa menggunakan ayat tu. Okey, panjang dah tu. Oi. Okey, tu panjang dah tu nak cerita panjang-panjang pun. Tapi saya tak sindir, saya suka cakap dua terang. Saya harap saya tak melukakan hati sesiapa. Tetapi berkata benar itu lebih baik. Kalau kita nak kata, tak. Jangan salahkan Hyundai. Hyundai sedang berfikir 2050. Bagaimana nak meletakkan syarikat tu dalam top 10 company dunia. Samsung sedang berfikir sama juga. Tapi orang kita masih lagi berfikir bahawa itu tidak bersesuaian dengan kami. Kerana kami adalah orang yang sangat hidup dengan mementingkan keluarga. Untuk pengetahuan tuan-tuan, walaupun kami adalah pemburu lebah, tetapi kami masih lagi suka ber-IG dan juga ber-Facebook bersama keluarga. Kami akan membiarkan anak-anak kami menjadi seperti anak-anak lebah di dalam sarangnya kalau kami tidak dapat masa yang lama dengan keluarga. Jadi, anda akan menjadi mangsa man lebah lah. Di mana? Itu je. Share dengan saudara pandangan ikhlas dari hati saya. Jangan salahkan company-company ni lari.
Tak ada salahnya Pak Bidin tu. Pak Bidin pula dah. Abang Din tu. Sekarang ada 2 Din ni sekarang dalam Malaysia ni. Satu Pak Bidin dan satu Abang Din ni. Abang Din pun tak salah, Pak Bidin pun tak salah. Yang salah adalah majoriti kita tak mau berubah. Dan saya face benda ni, tuan-tuan. Saya face sendiri. Dan saya pergi bentang tu. Dan kemudian ketua-ketua ni semua berkompromi. Kerana pengarah dah bersetuju, tuan-tuan. Ketua-ketua ni berkompromi. Macam mana pula nak bagi tahu pengarah jangan bersetuju. Kerana kalau buat model ni, kita kena kerja sampai 10 malam. Walaupun saya dah bagi waktu anjal. Siapa saja yang terpaksa bekerja 10 malam, ditamatkan waktu pejabat dia 6 jam je. Waktu anjal sebab sistem tu kena ubah. Oh, tak mahu. Oh, ini kena pergi keliling kerajaan. Oh, ini memerlukan kelulusan khas daripada SPA. Hiduplah korang. Biarlah buku 20 juta tu, yang kau guna duit rakyat bayar cukai tu dimakan. Dimakan semut. Last kali lelong, dia tak tahu buku ni, tuan-tuan. Lagi murah tuan-tuan jual, lagi orang tak beli. Sebab buku tu ilmu. Kalau tuan-tuan jual 3-10 ringgit, orang kata buku, tuan-tuan jual kertas. Tak semua harga murah akan menyebabkan orang menghormati. Maruah ni, saudara. Anggap macam ni lah. Semua berniaga ni berkait dengan maruah. Kalau saudara jual terlampau murah, orang anggap macam murah itu maruah. Kalau buku jual 3 dah jatuh 10 ringgit, saudara tak beli sebab saudara kata nanti buat semak rumah. Sebab buku adalah ilmu. Ilmu apa? 3-10 ringgit. Dia dah percaya lelong gitu. Jadi kita buatlah event, kita lelong. Padahal tak perlu. Saya kata kalau lelong habiskan stok yang ada. Habis yang ke depan tu, takkanlah tiap-tiap tahun nak buat acara lelong, bila nak untungnya. Lepas tu kumpul lagi buku, 3 tahun lagi lelong. Lepas tu buat lagi buku, 3 tahun lagi lelong. Dah bila nak untung kalau hari-hari melelong? Okey? Seminar air tu, kita akan pergi pada, siapa yang nak lock buku saya ni? Saya promote, saya nak minta tolong saudara lock je. Novel terbaru saya ni, lock nombor telefon, novel, RM30. Saya tak mau panjangkan promosi ni, tak elok jual buku sendiri panjang-panjang, tapi saya nak tolong penerbit ni. Saya ambil 200 daripada dia, kita dah terjual 50 lebih. Saudara lock je novel ni, saudara boleh baca. Ini antara novel saya yang mudah difaham, kerana novel-novel yang lain saya tulis khusus dalam aliran realisme magis, susah orang awam nak faham. Ini buku straightforward je. Okey, straightforward je. Kalau saudara nak baca Lato dan Asmiranda, saya dah cerita detail lah siapa Lato dan siapa Asmiranda dalam novel ni. Saudara boleh lock buku RM30. Lock tinggal nombor telefon. Saya bagi peluang saudara lock sekarang buku ni. RM30 je saya jual. Kerana saya sedang mencuba juga platform ni. Sebab saya dah bagi tahu, kata saya pernah jual buku. Saya bagi tahu kepada mereka. Tuan-tuan bayangkanlah waktu saya bawa, bukan tuan-tuan tu, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya bentangkan ni. Saya kata waktu saya bawa seorang penulis yang hanya ada satu buku je, iaitu Rashidi Abdullah. Dia jual 147 buku dalam masa 40 minit. Platform saya ni orang beli jeans. Bukan orang beli buku. Tapi kenapa mereka beli? Kerana streaming membolehkan mereka kenal penulis, mereka faham idea dalam buku, mereka faham nilai sebuah buku, maka orang beli. Kalau saudara jual dekat online, saudara cuma letak tajuk buku, lepas tu letak blurb, kisah seorang gadis ni. Lepas tu RM39. Siapa nak bayar RM39 dengan hanya baca 2 para yang saudara ceritakan?